peluang masa, siapa yang ada soalan lagi boleh dituliskan dan dihantarkan ke depan, yang insyaAllah kita boleh bacakan dan ajukan. Itu kita akan tanyakan kepada panel kita insyaAllah. Ada beberapa soalan kepada di panel yang saya ingat kalau soalan untuk Dr. Fadlan itu insyaAllah di antara Dr. Azura dan Ustaz Idris boleh mewakili untuk menjawabnya, sebab Dr. Fadlan dan Syafah sikit dia di rumah, jadi minta tolong dari Ustaz Idris dan Dr. Azura insyaAllah. Baik. Berkenaan tentang soalan pertama, iaitu mengadakan tazkirah ya, ceramah-ceramah ringkas di antara ya solat tarawih itu. Tidak dinafikan dalam hal ini kita perlu kembalikan kepada asas, iaitu petunjuk daripada sunnah Nabi SAW. Maka di sini persoalan kita, adakah baginda ataupun para sahabat ataupun generasi awal Islam, iaitu generasi salafus salih, adakah mereka mengadakan amalan-amalan seperti itu, ya, iaitu mengadakan tazkirah di bulan Ramadan di antara solat tarawih, ya, atau antara solat tarawih dengan witir dan seumpamanya, ya. Jawapannya tidak, ya, mereka tidak mengadakan amalan memberi tazkirah seperti itu, ya. Jadi ini kita kena ingatlah, ini sebagai asas kita lah, ya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kita berselisih dalam apa juga perkara, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah. Maka bahkan ini juga yang dipesan oleh ulama pada hari ini, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Beliau melihat bahawa amalan itu sebaiknya dielakkan, ya, sebaiknya dielakkan. Apatah lagi kalau nak dilakukan secara berterusan, ini juga lagi perlu dielakkan, ya. Kerana itu jelas dia akan membawa kefahaman kepada orang yang tak faham, khususnya orang-orang awam, ya. Akan timbul tanggapan bahawa memberi tazkirah pada salat tarawih itu adalah di antara keperluan, ya, antara pelengkap, ya, salat tarawih itu sendiri. Sedangkan itu salah, ya. Amalan salat tarawih lah, ya. Tazkirah seeloknya diadakan di waktu yang lain, ya. Khususnya kalau dia akan menimbulkan kesulitan di kalangan jemaah, ya. Mereka datang untuk salat tarawih, tapi mengapa kadang-kadang pihak masjid atau surau seolah-olah perangkap jemaah yang hadir ni untuk paksa dia dengar tazkirah? Itu jelas, ya. Sedangkan ini bahkan kalau kita lihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sifat baginda adalah meraikan para hadirin, ya, kerana khawatir akan orang kata membosankan pendengar, ya, meletihkan mereka. Mereka datang untuk salat tarawih, tapi kita paksa, kita bagi dia bonus tanpa dia mahu minta untuk kita dengar tazkirah pula. Kecuali kalau ada keperluan, kita merasa ada keperluan untuk kita memberi peringatan kepada jemaah yang hadir, dalam keadaan di situ ada kelonggaran untuk kita bagi tazkirah, ya, untuk kalau kita melihat adanya keperluan. Tapi selain daripada itu jangan, ya. Maka jangan dijadikan dia sebagai satu amalan yang rutin, ya. Apatah lagi setiap malam, ya, dan seumpamanya. Ini hasilnya kita mengatakan perlu dielakkan, dan sebaiknya yang terbaik apa? Yang paling afdal apa? Salat tarawih. Jangan disusuli dengan apa-apalah, tadarus ke apa ke. Mungkin lepas ni ada tadarus pula. Kita tadarus dulu, ya, sebelum kita witir. Sudah, ya, dan sebagainya. Sebaiknya salat tarawih diselesaikan, lepas tu nak buat apa buatlah, ya. Wallahu a'lam. Berkenaan tentang jerbu tadi, waktu berbuka puasa. Bagaimana kalau pada suatu hari itu jerbu, tak nampak matahari itu terbenam, ya. Maka di sini jelas adanya darurah, ada keperluan.
Dan bahkan kita melihat bahawa ini menjadi amalan masyarakat pun, tanpa jerebu tak jerebu mereka tengok kalender takwim ilmu falak, ya, walaupun ini adanya perbincangan, adanya penjelasan, tapi dalam keadaan darurat tidak ada masalah, ya, wallahu a'lam. Imam Abu Hanifah dia memanglah dia dikenali sebagai imam madrasah ahli ra'i, sekolah ahli qiyas. Dia pakai qiyas saja dalam menentukan bayaran zakat fitrah dengan duit itu. Dia pakai qiyas dengan zakat yang lain lah. Jadi setakat yang saya ingat, itu saja hujahnya ialah qiyas. Tidak ada nas ataupun dalil yang disandarkan dalam perkara itu. Cuma ada ulama terkemudian yang cuba mencari hujah lain, seperti yang saya sebut dalam kertas, iaitu dengan mendakwa hadis berkenaan dengan zakat dengan makanan itu dimansuhkan, sampai ke tahap mendakwa dimansuhkan, dinasahkan hukumnya dengan alasan bukan itu zakat fitrah, itu solat hari raya yang saya sebut dalam kertas, itu solat hari raya. Okey, itu berkenaan dengan zakat fitrah itu memang itulah setakat yang saya tahu, saya ingat yang disebut oleh ulama tidak ada hujah dalam bentuk nas, yang ada ialah hujah dalam bentuk qiyas. Kemudian saya tak faham maksud soalan yang seterusnya, iaitu tukar duit, beras itu kepada duit, ya. Jual beras tu untuk dapatkan barang yang lain. Orang miskin tu lah. Zakat tu, Ya. jual beras, Ya. zakat yang diterima tu untuk mendapatkan barang yang lain. Wallahualam, kalau dah dia jadi milik dia, itu terpulanglah kepada dia. Dia nak tasarruf, dia nak macam mana nak menggunakan zakat itu. Yang penting ianya memberi manfaat kepada orang miskin itulah. Mungkin dia nak beli makanan lain ke apa ke, tapi kalau dia tukar untuk beli makanan yang tidak boleh dimanfaatkan, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pembayar zakat dah lepas tanggungjawab kita bayar zakat. Kemudian masalah orang miskin itu, dia nak guna makanan itu, dia nak macam mana dia nak manfaatkan. Jadi kita dari sudut kita dah lepas tanggungjawab. Ya, berkenaan tentang soalan pertama, kalau jemaah masjid, dia pergi kat masjid, nasib dia mereka solat 23 rakaat, maka apakah ada keperluan untuk dia solat sampai habis supaya dia dapat pahala mengerjakan solat malam sepanjang malam? Jawapannya ya. Ya. Itu dah nasib badan dia lah, ya. Jangan perlu juga saya tekankan, jangan kita mengatakan bahawa amalan mengerjakan solat tarawih lebih 11 rakaat adalah bid'ah. Jangan dengan mudah kita menghukum macam tu. Ya, kerana kita perlu meraihkan perselisihan pendapat para ulama, ya. Dan memang masalah ni bukan semudah yang kita sangka. Ya. Mungkin bagi kita, kalau kita dah dengar hadis Aisyah bahawa Rasulullah tak pernah solat lebih daripada 11 pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu jelas bagi kita. Tapi tak semestinya jelas bagi kita, jelas bagi orang lain. Jangan nak kata orang lain, bahkan ada para ulama. Ini ulama ini tengah cerita ulama
dengan ulama yang membolehkan lebih daripada solat 11 rakaat, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, khususnya di Masjid Mekah dan juga Madinah. Jadi yang bagi fatwa ni ulama, ya. Jadi jangan kita nak semudah-mudah kata ini semua bid'ah. Ya, jangan. Syekh bin Baz bid'ah, Syekh Muhammad Utsaimin bid'ah. Mereka membolehkan. Jadi perlu diraikan, maka kena ada hormat di situ, ya. Jadi memang adanya perselisihan, walaupun kita melihat bahawa yang sebenarnya adalah 11 rakaat. Tetapi kalau kita salat dalam masjid yang imamnya sampai 23 rakaat, maka demi untuk kita nak mencapai pahala solat sepanjang malam, kita perlu solat sampai habis 23 rakaat. Tapi kerana itulah kita kata, apa yang terbaik? Carilah masjid yang solat 11 rakaat. Itu yang terbaik. Maka terbaik dari segi kualitinya, ya, kerana itu yang kita cari, ya, bukan kuantiti. Berkenaan tentang soalan yang kedua, iaitu Solat berjemaah malam qiyam dilakukan suami isteri. Suami isteri. Berjemaah. Boleh. Suami isteri mengerjakan solat di rumah. Ini bulan Ramadan ke di luar Ramadan? Di luar bulan. Di luar bulan Ramadan, ya. Wallahualam, saya ingat kalau Dr. Azwira boleh bantu. Bismillah. Pertama sekali kita faham bahawasanya solat fardu itu bagi orang lelaki diwajibkan, ya, ataupun mengikut mazhab Syafi'i sunnat muakkadah dilakukan di masjid, ya, di masjid bagi orang lelaki. Manakala solat sunat lebih aula, lebih afdal dilakukan di rumah. Jadi kalau ada tujuan solat di rumah itu ialah untuk berjamaah bersama isteri, sebenarnya boleh seorang lelaki itu dia solat 2 kali. Dia pergi solat di masjid ataupun surau, solat jemaah, kemudian tak payahlah wirid panjang-panjang, dia terus bangun balik, dia balik solat jemaah dengan ahli keluarga dia pula di rumah. Dan dia boleh jadi imam pun, dia mengimamkan ahli keluarganya. Maknanya 2 kali solat lah. Itu kalau rajin sangat lah, kan. Dia pergi solat isyak jemaah, solat balik. Jadi tercapailah dua-dua tuntutan tadi tu. Tuntutan solat di masjid bagi lelaki dan kehendak ahli keluarga untuk solat berjamaah dengan suami. Jadi kalau tidak ada alasan yang munasabah, sebenarnya tak ada alasan yang munasabah, kan, kecuali orang itu terlalu jauh dengan komuniti lain sehingga sukar nak pergi dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi seelok-eloknya kita cuba hidupkan solat berjamaah itu dengan keluarga dalam konteks tadilah. Dalam konteks kita solat sunat dengan dia. Jadi tercapailah dua-dua keperluan tadi. Wallahu a'lam. Satu, saya boleh tambah tentang berkenaan tentang suami isteri yang nak mengerjakan salat qiyam di luar bulan Ramadan, ya. Boleh atau tidak mereka berjemaah? Jawapannya adalah sekadar tambahan daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Azwira. Boleh, tetapi dengan syarat jangan dijadikan sebagai rutin. Ini kerana kita perhatikan bahawa Rasulullah, seperti mana dalam ayat hadis, Rasulullah tidak melakukan begitu. Rasulullah, seperti mana yang kita sedia tahu, baginda berterusan melakukan qiyam. Tetapi apa yang pasti tidak pula begitu dengan Aisyah. Bahkan adanya hadis di mana menyebutkan Rasulullah qiyam bersendirian. Sedangkan kalau afdalnya berjemaah, pastinya Rasulullah telah mengejutkan Aisyah untuk solat bersama. Tetapi kita melihat hadisnya menunjukkan sebaliknya. Rasulullah mengerjakan qiyam di tengah malam,
sedang Aisyah tidur di sisinya. Bahkan ada kalanya sehingga kakinya sampai terlunjur masuk ke tempat sujudnya, sehingga Rasulullah terpaksa cuit untuk dia tarik kaki dia balik, menunjukkan bahawa jangan sampai dijadikan sebagai rutin. Sekali-sekala tidak ada masalah seperti mana yang kita dah sebutkan tadi. Berjemaah di luar Ramadan, qiyamul lail berjemaah, sekali-sekala tidak ada masalah. Tapi dijadikan rutin, tidak. Wallahu a'lam. Perkara bermaaf-maafan ni di pagi hari raya itu jelas kita anggap ia sebagai perkara adat budaya lah, adat budaya yang diamalkan oleh masyarakat kita, dan kita tidak perlu terikat dengan adat budaya itu. Tidak perlu terikat sangat lah, tidak perlu terikat sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ahli keluarga kita melakukannya, maka kita janganlah sampai melarang mereka daripada melakukan perkara itu. Cuba bagi kefahaman yang betul lah. Itu sebagai perkara adat budaya, dan tambahan ucapan selamat hari raya itu pun juga adalah adat budaya, perkara adat budaya. Perkara adat budaya ini kita boleh lakukan sekali-sekala, bukan dengan niat mensyariatkannya. Dan seelok-eloknya kita iltizam dengan lafaz yang sunnah itu terlebih dahulu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian kalau nak tambah juga dengan lafaz budaya kita, saya rasa boleh lah, okey lah. Tapi syaratnya kita iltizam dulu dengan yang sunnah itu. Yang tak berapa kenanya, yang tak berapa eloknya, kalau lafaz ucap tahniah taqabbalallah itu kita tak baca ataupun tak praktikkan, tetapi kita gantikan dengan selamat hari raya, maaf lahir batin, itu nampak sangatlah menyalahi sunnah, Tapi kalau kita sekurang-kurangnya, kalau masyarakat itu combine dua-dua, itu dah kira okey lah. Itu dari sudut budayanya, dan dari sudut ibadat ataupun sunnahnya kita baca yang tu. Tapi kalau masyarakat dah faham, kita boleh berpada dengan ucapan tahniah yang disunnahkan oleh Nabi SAW sahaja, tanpa perlu terikat dengan lafaz budaya itu. Tapi itu memerlukan masa untuk memberi kepahaman kepada mereka. Allah. Allah alam, zakat fitrah ini untuk orang Islam sajalah, Untuk hikmah yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW itu pun jelas lebih menjurus kepada sebab amalan itu amalan hari raya untuk orang Islam. Jadi keutamaan itu kepada orang Islam. Wallahu alam. Kalau orang Islam semua dah kaya, dah tak ada lagi yang berhak untuk menerima zakat fitrah dan sebagainya. Tapi saya tak nampaklah akan berlaku sesuatu seperti itu. Kalau sampai ke tahap itu, mungkin satu masa, mungkin dalam satu komuniti, mungkin ulama perlu keluarkan fatwa untuk diberi zakat itu kepada golongan bukan Islam, terutamanya yang mu'allaf, yang mu'allaf, yang dijinakkan untuk dekat kepada Islam, dari kalangan orang miskin juga lah. Allah. Dia kata afdalnya berjemaah,
Kalau dia nak buat bersendirian boleh, tapi afdalnya berjamaah. Ya, yang sebenarnya begitulah. Yang sebenarnya adalah hanya perempuan yang mengandung ataupun yang menyusu, ya. Yang wajibnya hanyalah dia membayar fidyah sahaja dan bukan mengqadakkan puasa yang dia tertinggal. Kerana kalau kita perhatikan, bayangkan kalau setiap tahun dia mengandung, atau tahun ni dia mengandung, tahun depan dia tengah menyusu pula. Macam mana agaknya kalau kita kata dia kena bayar fidyah dan dia kena qada? Akhirnya sampai kedua barangkali dia takkan selesai. Maka kerana itu hikmahnya syariat melihat memberi kelonggaran untuk perempuan yang mengandung atau menyusu. Di bulan Ramadan adanya kelonggaran untuk dia berbuka, ya, dan dengan sekadar membayar fidyah sahaja tanpa qada. Ya, insya-Allah jelas. Ya. Di sini ada ya, ini semua bonus ni. Di sini ada yang berkata tentang isu bilangan rakaat solat tarawih. Bukankah telah ada nas yang sahih, hadis perkataan daripada Nabi berkenaan dengan apa-apa yang berkenaan dengan solat, iaitu hadis umum, solatlah kamu seperti aku solat. Dia melihat, orang yang bertanya ini melihat bahawa hadis ni menjadi penjelas bahawa tentang perlunya kita ikut solat tarawih Rasulullah jangan lebih 11 rakaat. Kerana Rasulullah kata solatlah kamu seperti mana aku solat. Saya bersetuju, kata betul lah. Tetapi duka ceritanya bukan semua berfikiran macam kita. Ya, apatah lagi para ulama. Ya, ada para ulama adanya perselisihan. Tapi harus ingat, hadis solatlah kamu seperti mana aku solat, dia bersifat umum. Sedangkan perbincangan kita adalah tentang solat tarawih secara khasnya. Adakah hanya 11 rakaat ataupun boleh lebih? Ya, tidak ada dalil yang perkataan yang jelas daripada Rasulullah. Rasulullah tak ada sampai kata solat tarawih 11 rakaat jangan lebih. Lebih aku lempang. Tak ada macam tu. Apa yang ada adalah hadis perkataan saja. Walaupun adanya hadis umum, solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Dan hadis ni sepatutnya menjadi panduan buat kita. Buat untuk kita jangan solat tarawih lebih 11 rakaat. Tapi nak buat macam mana? Sudah adanya perselisihan di kalangan para ulama sejak dahulu lagi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Idris dan Dr. Nasir Abdul Aziz. Jadi kita hari ini alhamdulillah bersunnah dalam berpuasa, bersunnah di dalam mengerjakan tarawih dan qiyam, bersunnah dalam berhari raya. Jadi bermula awal Ramadan hingga akhir Ramadan kita insya-Allah mendapatkan ilmu yang manfaat pada hari ini, alhamdulillah.